untuk timer, dia berada di dalam, okay, kalau dalam favorites ni dia tak ada, so kamu kena klik dekat timer counter. Cool. After kamu klik timer and counter, dia akan bagi a set of C is counter dan T is timer. Okay, so kita akan cover RTO, timer off, timer on off dan timer pause. Okay, kita akan cover the whole things lah. Okay, jika masa mengizinkan hari ini. Alright, so untuk the first one is timer off. Okay, this is timer off. Dipanggil timer off delay ataupun off delay timer. Okay, output dia akan off after timer sampai dia punya preset value. Okay, so tak payah fikir banyak, just click and drag and drop dekat sini. Okay, now untuk IEC standard, timer telah ditentukan untuk ladder diagram, timer dalam bentuk instruction ataupun program block. Yang ni dia panggil sebagai program block. So bila kamu double click program block ni, nampak tak instruction block selector? Dia adalah satu block yang kita boleh set dia sebagai timer on, timer off, timer on off. Okay. Ni untuk week punya timer off week semua timer. So everything is dia panggil sebagai program block ataupun instruction block. Kalau dulu untuk Allen Bradley yang lama dia tak pakai macam ni. Okay. So untuk IEC standard dia pakai macam ni. So bila saya drag and drop timer, dia akan automatically bagi nama sebagai timer off. Okay. Timer off. Dia bagi nama sebagai timer off. Dan kalau kamu right click dan pergi kat properties, kamu boleh tukar untuk, kalau kata kamu nak tukar color timer kamu, straight away go to background color. Okay. And then letaklah color apa yang kamu nak. Okay. It's up to you. Saya letak warna hijau sebagai contoh. Gradient saya letak warna kuning sebagai contoh. Mana saya punya kuning? Yellow. Okay, yellow. Okay. So timer saya represent negeri Kedah. Okay. So this is saya punya timer of delay. Okay, now macam saya cakap kemarin, if we split half, okay, kita split half timer ni, kita split half. Sebelah kiri kita ni ialah input, sebelah kanan ni ialah output. Okay, so untuk sebelah kiri input kamu mestilah dalam bentuk boolean 0110. So kamu punya contact untuk trigger timer ni ialah di sini, switch untuk onkan timer mestilah switch yang berbentuk boolean, on atau off. Okay. Dan PT pula, PT ialah preset time ataupun time lah, berapa second, berapa millisecond, berapa hours kamu nak dia count. Okay. Berapa hours kamu nak dia count, berapa minit, berapa second, kita set dekat sini. So these are the inputs. Okay. Input. Dan untuk output pula, Q ialah output. Okay. Untuk universal language of PLC, output memang dia akan declare sebagai Q. Ada student tanya saya, kenapa output tak menggunakan O? Ini kerana kalau kamu tengok dekat keyboard kamu, okay, huruf O tu sangat dekat dengan number kosong. Okay. So mistake boleh terjadi dekat situ. That's why dia menggunakan perkataan Q sebagai output. Dia menggunakan huruf Q untuk output. Okay. So Q ni adalah output dia. Bermaksud apabila timer ni selesai buat kerja dia, output apa yang akan on? Okay. Q. Dan output dia mestilah dalam bentuk boolean. Kamu tak boleh ubah dia kepada integer dan sebagainya. Okay. Kerana dalam bentuk boolean. Dan ET pula ialah dia punya macam ETA lah, kamu tengok dalam Google Map kan, estimated time of
arrival berapa. Okay, ET ni bermaksud kalau kata timer tu kamu set 5 second, ET ni yang akan tunjuk berapa second dah dia tengah jalan. Okay, dia akan paparkan kat situ. Sebab itulah ET berada pada output. Dia tak duduk kat input. Okay, so kita akan letakkan satu kontak untuk onkan timer kita. Kontak normally open. So saya akan drag dan drop. Dan saya akan pilih start button. Okay, start button. Okay, so bila saya tekan start, timer ni akan count. Akan start jalan. Macam button dekat jam stopwatch kamu. Okay, bila kamu klik button tu, stopwatch kamu jalan. Okay. So PT, okay, please pay attention dekat PT. Disebabkan dia mengikut IEC standard, jadi PT ni ada format dia untuk kamu tulis. Okay. So format untuk IEC standard ialah untuk timer kamu kena letak T and then hashtag, okay, 5S. Bermaksud saya nak timer saya ni jalan selama 5 second. Okay. Tekan enter lepas tu. Okay. Selama 5 second. Ada student tanya saya last class, macam mana dengan millisecond? Kalau millisecond, you just type millisecond. Okay. Kalau minit saya tak pasti. Selalunya second dan millisecond lah yang kita pakai. Okay. Kalau minit saya tak pasti boleh tak boleh. So kita tengok. Okay, so minit pun boleh. 5M. Okay. Kalau hour, 5H. Okay. So tolonglah jangan letak 5 hour. Jenuh kita nak tunggu sekali timer kamu nak count. Okay. So saya hanya letak 5 second. Untuk previous ataupun untuk software yang lama, especially Studio 5000, Studio 5000 dia tak boleh baca dalam bentuk second ataupun minit. Kalau kamu nak letak, kamu kena letak dia dalam millisecond. For example, untuk 5 second, kamu boleh letak sebagai 5000 millisecond bersamaan dengan 5 second. Okay. 5000 millisecond sama dengan 5 second. So this is mathematics. Okay, so 5 second saya letak kat sini. And then untuk Q, saya akan bagi timer ni bila dia akan onkan kita punya lampu. Kita punya lampu. Okay, dia akan onkan kita punya lampu L1. Okay, so dia akan onkan lampu L1 kita. The moment dia habis count, dia onkan lampu. Okay, that is timer off. Okay, output off after timer reaches preset. Sorry, saya betulkan statement saya. Okay, bila timer ni jalan, output L1 akan on selama 5 second. Selepas dia habis count 5 second, dia akan off. That's why timer ni nama timer off. Bila timer ni jalan, output ni on. Dia habis count, output ni off. Okay. So, jom kita test. Okay. First, kita kena build. Okay, so build succeeded. So, kita download. Download with project values. Okay, so done downloading. Okay, yes. Okay.
Now, so, okay, the moment kita online dengan PLC program kita ni, okay, kamu nampak tak? Dekat sini, dia display 0 second because timer ni tak jalan lagi. Sebab tu dia display 0 second. Okay, so now, kamu pay attention dekat sini, kamu tengok the count. Dan kamu kena pay attention dekat sini, ET dan juga L1. Ataupun kat sini L1. So, saya akan tekan start button untuk onkan timer saya. Okay. Right. Dan release. Okay. Nampak? 1 second, 2 second, 3, 4, 5 second. Dia off. Okay. Sekali lagi Saya kena, sebab kan saya kata button ni sifat dia macam momentary button. So, you kena tekan dan you kena release. Okay. So, saya tekan button dan saya release. Then dia count. Okay. Selama dia count tu, output saya on. Bila cukup 5 second, dia off. Okay. So, this is timer off. Okay. So, this is timer off method 1. Okay. Method 1. This is method 1 you nak guna timer off. Okay, macam mana pula dengan method 2? Okay, method 2 kita buat macam ni. Untuk method 2, okay, so saya akan delete output ni. Saya akan insert new rung kat bawah. Okay, dan saya akan letakkan output tadi dekat bawah. Okay. Now, sekarang ni, timer ni juga ialah macam relay. Okay, timer ni juga macam relay. Dia ada contact. Dia ada contact yang boleh dijadikan input. Okay, tetapi contact dia special. Okay, contact dia tak macam relay biasa. Relay biasa dia ada normally open, dia ada normally close sahaja. Okay, tapi untuk timer, dia ada contact yang unik dan berbeza. Okay, so first saya akan drag satu contact kosong. Masukkan dekat sini. Now, bila dekat sini, okay, untuk local variables ni bermaksud segala input dan output hanya boleh diguna di dalam program timer off ni sahaja. Okay, tak boleh guna di tempat lain. Okay, jangan tekan micro 850 sebab yang ni ialah global. Kita nak guna input dan output yang berada di dalam scope timer off sahaja. So, input I/O dekat sini. Okay. So, apa yang saya akan buat ialah bila dia display local variable timer off, saya akan klik dekat tempat ni yang kosong ni. So, automatically timer off saya berada di sini. Okay, timer off 1. Dan kamu notice ada satu tanda plus dekat sini. So, apa yang saya nak buat sekarang ialah saya nak expand tanda plus ni. Now, bila saya expand tanda plus ni, dia tunjuk dekat saya ada 3 jenis boolean punya contact dekat sini. 3 jenis boolean punya contact. Dan 1 jenis output dekat sini. Okay. 1 jenis output punya contact dekat sini. Okay. So, jangan keliru. Okay. Semua ni ialah input, contact. Ini ialah contact di dalam relay. Dan contact TOF1.Q mewakili contact yang berada di coil relay Q ni. Okay. So, saya akan pilih contact ni untuk onkan lampu saya. So, saya akan klik kat sini. Okay. Dan saya akan klik OK. Okay. So, instead of, ni method 2, instead of saya letak directly Q ni onkan lampu saya bawa lampu ni ke bawah dan saya keluarkan kontak daripada relay Q ni, coil ni ke bawah. Jadikan dia input normally open. Okay. So, saya akan tunjuk lagi sekali. Kita akan build dan download.
Okay, build succeed. Saya akan download. Download with project values. Okay, so download with project values done. Change the controller to remote. Okay, yes. Okay. Alright, so now kita tengok dekat sini dia elapse is 0, dia tak jalan lagi. So saya akan onkan saya punya timer. Okay. Bila saya onkan untuk saya on dan off, saya tekan dan saya lepas. Tekan dan lepas. So dia akan count. Selagi dia tengah count tu, nampak tak input ni on dan output ni pun on lah. Dan bila dia habis count, input ni off dan output ni pun automatically off. Okay, so this is the second method of timer off. Okay, so ada persoalan?